Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar saudara penonton sekalian? Terima kasih kerana terus bersama dengan kami malam ini. Seperti biasa malam Jumaat, kami bawakan kepada anda Forum Perdana Ehwal Islam. Dan pada malam ini, forum ini dibawakan oleh JAKIM dan RTM dan dianjurkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri, dan kita bersiaran dari Dewan Bangsawan Lembaga Hasil Dalam Negeri Cyberjaya Selangor Darul Ihsan. Apa khabar warga Cyberjaya? Kekal terus bersemangat bersama dengan kita, dan semangat ini dipimpin oleh kita alu-alukan Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Syukur Haji Mahfar, merupakan CEO LHDN, dan ditemani oleh Bahagia Tan Sri Muhammad Zabidi Zainal, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, dan Div-Div Kehormat, bersama dengan para penonton kita yang setia bersama dengan kita menonton Forum Perdana Ehwal Islam. Bagi anda sahabat-sahabat kami di Brunei Darussalam, Republik Singapura, teruskan bersama dengan kami, dan insya-Allah kita akan mengupas satu lagi topik yang cukup menarik bersempena dengan bulan kemerdekaan negara yang disambut setiap 31 Ogos bermula daripada tahun 1957, dan pada tahun ini kita bawakan perbincangan untuk melihat sudut pandang Islam memandang soal kemerdekaan. Bersama dengan dua panelis yang setia menemani saya di pentas Forum Perdana Ehwal Islam ini, ingin saya terus perkenalkan kedua-dua ahli panel kita. Di sebelah kiri saya ini senior saya, kekanda saya ketika saya menuntut di Kuza dahulu, iaitu Yang Berbahagia Ustaz Said Nur Hisham bin Tuan Padang. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Lama tak jumpa kita ni. Sini. Nak kena ragging ke? Okey, ingat zaman dulu. Okey, baik, terima kasih Ustaz Said. Baik, di sebelah Ustaz saya iaitu Yang Berbahagia Ustaz Datuk Zawawi Yusof, merupakan seorang pendakwah dan pengarah urusan Iman Travels. Yang berhak, apa khabar Datuk? Baik, alhamdulillah. Ni baju raya lagi ke Datuk? Ini baju raya hari ke? Oh, banyak hari. Banyak hari. Baik, terima kasih Datuk kerana setia dan terus bersama dengan kita. Baik, saudara penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, malam ni kita nak angkat satu tajuk maudhu' yang kita nak bincangkan dalam ruang lingkup kemerdekaan dalam sudut pandang Islam, dan topik yang kita angkat pada malam ini adalah Tanah Tumpah Darahku. Siapa lagi ataupun di mana lagi? Itulah Malaysia, negara tercinta. Baik, saya nak mulakan perbincangan kita dengan Yang Berbahagia Ustaz Said. Kalau kita lihat terjemahan ataupun definisi merdeka ni begitu banyak. Ada orang kata merdeka ini bebas. Ada orang kata merdeka ini keluar daripada penjajahan. Ada pula daripada generasi Y kata merdeka tu, lawangan merdeka itulah merdeka. Jadi mungkin Ustaz boleh beri pencerahan baru kepada kita, apa makna kemerdekaan dalam kacamata Islam. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang dikasihi Ustaz Hariri, yang dihormati Fadil Ustaz Datuk Zawawi, warga LHDN dan ahli keluarga Forum Perdana RTM di mana saja berada. Sebagaimana disebut oleh Tuan Moderator tadi, pemahaman berkenaan dengan merdeka ini pelbagai. Ada orang merasakan bahawa merdeka ini penjajah keluar dari sebuah negara, itulah merdeka. Ada yang memahami tadi anak-anak muda lepas countdown merdeka, nak buat apa saja pun boleh, nak bawa awek ke, nak pergi ke mana, tak balik rumah ke, merdeka. Persoalan pada pandangan Islam, saya tertarik dengan takrifan merdeka, ungkapan yang disebut oleh seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan, Ma'rakah Al-Qadisiyah, perang Al-Qadisiyah zaman Saidina Umar Al-Khattab. Sebelum perang, ketua tentera musuh Raja Rustum ketika itu menghantar surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni ketua tentera Islam. Tolong hantar wakil kamu seorang datang bincang dulu. Raja Rustum Parsi, dia pun bila wakil Islam tadi datang, Sa'ad bin Abi Waqqas menghantar sahabat
yang bernama Rub'i bin Amir. Bila Rub'i bin Amir menghadap, Maharaja Rustum tadi tanya, kenapa kamu orang Islam datang nak berperang dengan kami? Kamu kumpul bala tentera yang ramai datang nak berperang dengan kami. Apa tujuan kamu sebenarnya berperang? Lalu jawapan Rub'i bin Amir. Dan saya rasa jawapan ini cantik dalam kita nak memahami takrifan merdeka pada kacamata Islam. Rub'i bin Amir menjawab, Allahu bata'athana linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah wa min jawril adyan ila adlil Islam wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Boleh faham? Dah nampak orang LHDN angguk power orang ni. Ya, alhamdulillah. Tak apalah, kita terang pada penonton di rumah. Alhamdulillah. Rub'i bin Amir tadi wakil tentera Islam. Dia kata, Allahu ta'athana, Allah yang hantar kami bala tentera, linukhrija man sya'a, untuk kami merdekakan, untuk kami keluarkan siapa yang berkehendak, yang Allah Ta'ala nak, daripada penghambaan sesama manusia kepada penghambaan kepada Tuhan manusia. Untuk kami keluarkan manusia, merdekakan manusia daripada kezaliman sistem-sistem yang direka oleh manusia, dimerdekakan kepada keadilan sistem yang dibuat oleh Tuhan manusia, Allah. Dan kami nak merdekakan manusia daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat. 3 perkara. Kami nak merdekakan manusia daripada duduk menyembah, duduk menghambakan diri sesama hamba, kepada benar-benar menghambakan diri kepada Allah. Ini jiwa yang merdeka. Ini kalau nak takrif merdeka menurut pandangan Islam yang Rub'i bin Amir sebut. Dia walam yakhsha illallah. Dia tidak takut melainkan kepada Allah. Apa saja yang dia buat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kerja buat ibadat, dia bekerja, dia cari semua kerana Allah, menghambakan diri kepada Allah, worshipping Allah. Dia kerja cari rezeki bukan Allah. Yang kedua, dia memerdekakan manusia daripada kezaliman sistem-sistem yang direka oleh manusia kepada keadilan sistem-sistem Islam. Sistem ekonomi, sistem masyarakat, sistem kehidupan. Dan yang ketiga, merdekakan manusia daripada sempit fikir dunia saja kepada luas pemikiran di dunia dan di akhirat. Bahawa setiap apa yang kita buat hari ini tak selesai di dunia ini saja, ada kira bicara di hari akhirat. Orang berfikir begini, ia memiliki jiwa yang merdeka. Wallahu a'lam. Alhamdulillah Ustaz Said, maknanya definisi yang begitu menarik yang dapat saya simpulkan 3 perkara tuan-tuan sekalian, iaitu merdekakan diri kita daripada menjadi hamba manusia kepada menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, merdekakan kita daripada kezaliman kepada keadilan, dan yang ketiga, merdekakan pemikiran kita. Inilah maksud merdeka dalam kacamata Islam Ustaz Said. Baik, kita nak pergi pula kepada Yang Bahagia Datuk. Kita sering dengar ungkapan orang sebut tentang rakyat berjiwa merdeka. Jiwanya merdeka itu. Jadi mungkin Ustaz boleh bagi pencerahan apa makna jiwa merdeka ni. Silakan Datuk. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Maaf suara Ustaz Syed Syekh Tuan Pengerusi dan sahabat-sahabat daripada lembaga hasil dalam negeri. Lembaga tu yang takut tu. Lembaga. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, jiwa yang merdeka kita ada dalam kita, rupanya ada yang zahir. Yang zahir namanya badan. Dan ada satu lagi yang tak nampak, yang ghaib, namanya batin ataupun jiwa yang nama spiritual. So yang jasmani ni semua tahulah. Jasmani ialah just to get the money. Itu jasmani. Makan, minum. Yang jiwa ni ialah soal kepercayaan, soal pemikiran, soal nafsu.
Itu bila diceritakan yang disebut oleh Ustaz Said tadi, kemerdekaan, rupanya merdeka ni dia ada dua. Satu merdeka zahir, satu merdeka batinnya. Penjajah pun ada dua. Penjajah zahir yang namanya Barat, dan kita berada 446 tahun, panjang masanya. Dan ada penjajahan yang batin, disebut dalam Quran, inna syaitan lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Kita ada musuh penjajah yang namanya, yang pernah jajah kita tu, dan yang kedua ada penjajah rohani kita, jiwa kita, namanya setan, syaitan dan sebagainya. Dan tuan-tuan sekalian, bila kita kata nak jiwa merdeka, yang pertama sekali yang disebut Ustaz Said tadi, cantik, comel, Terengganu kan, comel lote. So yang pertama sekali, kita ni ada pemilik kita. Pemilik kita ialah huwallah. Kita ni dilahirkan ada tujuan dia, dan Allah beritahu tujuan kita lahir ialah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang bernama syaitan tadi tu kerjanya nak jajah kita, nak ajak bersama dengan dia, rosak bersama dengannya dalam neraka. So bebaskan diri kita. Datang Rasulullah untuk membebaskan diri kita daripada cengkaman nafsu untuk jadi hamba Allah. So yang pertama, jiwa merdeka menjadi hamba Allah yang disebut tadi. Yang keduanya, pemikiran kita, ketergantungan kita. Kita banyak bergantung kepada indeks-indeks, banyak bergantung kepada pengawal, senjata. Jarang kita bergantung kepada yang mendatangkan mudarat dan yang boleh mengawal kita daripada kena mudarat. Huwallahu al-hafidh. Dan lagi satu, tuan-tuan sekalian, keterikatan yang paling special, yang paling takut ni, penjajahan hawa nafsu. Kalau penjajah Barat, dia serang kita, dia tangkap kita, kita nampak dia serang kita, kita kena tahan. Tapi yang bernama nafsu, dia tangkap kita. Kalau yang tu kena jajah, kena sakit, derita sekejap. Yang ni bila terjajah nampak macam tak ada apa-apa, tapi kita ada tempat di neraka yang cukup menakutkan. Jadi jiwa merdeka ialah kita mengekang nafsu kita, jangan terikat dengan dunia, jangan jadi hamba. Saya buat contoh, Bilal Ibn Rabah. Bilal jadi hamba. So bila jadi hamba, kan pun letak batu atas perut dan dada dia, yang diminta mengucap kalimah kufur, dan yang keluarnya bukan kufur, yang keluarnya perkataan ahad, 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 Allah yang esa. So badannya tertekan, badannya himpit, tapi jiwanya tak terhimpit, jiwanya bebas. So kekuatan yang ada pada beliau. Dan kita tengok sahabat dulu dengan harta, harta dia boleh jajah. Kita boleh cari harta, tapi jangan sampai kita jadi hamba harta. Sebab tu Ustaz, kau dapat duit, pegang duit, hai duit. Satunya bayar cukai satu. Yang kedua, hai duit, aku cari kamu, tonggang terbalik kaki di kepala, kamu dengar cakap aku, jangan aku dengar cakap kamu. Sebab ada orang dengar cakap duit, dia hamba duit, haji bakhil main kedekut. Tengok sahabat-sahabat dulu, bila sampai berderma, sampai derma, sebab dia sudah bebas. Sayyidina Umar, Sayyidina Osman pun ada 4,300 ekor unta. Unta, tuan-tuan, harga kadang-kadang mencecah. Yang hebat dekat Dubai 1 juta seekor. Unta dia berpuluh-puluh ribu. So dia pun ada derma 300. Hebat. Sayyidina Abu Bakar, oleh kerana dia tu, dia derma juga, tapi tak sebanyak, tapi dia derma habis duit dia. Kenapa? Sebab dia merdeka. Orang salat, pergi salat, tinggalkan harta, tinggalkan rumah sekejap, tinggal kerja sekejap, sebab merdeka. Kita berpuasa, jiwa merdeka, tinggalkan makan minum demi untuk Allah. Itu kemerdekaan. Dan banyak lagi pemikiran kita, insya-Allah kita lanjut selepas ini. Wallahu a'lam. Baik Datuk, maknanya jiwa merdeka ni kita kena kekang hawa nafsu kita daripada buat benda yang tak baik kepada perkara baik. Bila sebut tentang duit tadi, jangan jadi hamba duit, tapi kita perhambakan duit untuk jariah kita, insya-Allah. Baik. Telah banyak kita perbincangkan di pusingan awal soal definisi, kenal tentang erti kemerdekaan dan jiwa merdeka. Sekarang kita lebih mendalam sedikit soal bagaimana kita nak sambut kemerdekaan dengan cara Islami. Saya nak kembali pula kepada Ustaz Said. Kalau kita lihat satu sambutan kemerdekaan selalu dikaitkan soal pembarisan. Kita countdown 12.30 malam kemerdekaan. Kita kibarkan bendera, satu kereta, satu bendera, satu rumah sebagai bagus kerana nak menghidupkan dan meraihkan kemerdekaan negara kita. Mungkin kita boleh tambah elemen sedikit bagaimana kita sambut, ada elemen ibadahnya dan ada manfaatnya kepada kita. Silakan. Bila Ustaz Hariri tanya tambah sedikit,
Saya rasa senang macam ni. Kita cuba kembali kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda memerdekakan bumi Mekah, tanah air sendiri. Sebab Nabi Muhammad ni asal Mekah. Hijrah ke Madinah, ta'sisud daulah. Nabi buat foundation, Nabi asaskan negara di Madinah. Selepas beberapa tahun berlaku perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, Hudaibiyah. Lepas tu baru Nabi balik membuka kota Mekah. Dalam Islam menyebut istilah al-fathu, idza jaa nasrullahi wal fath, ataupun inna fatahna laka fatham mubina. Nabi Muhammad balik membuka balik negeri Mekah, memerdekakan Mekah. Apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagus juga soalan ustaz ni. Kalau boleh kita contohi, antara yang Nabi buat bila balik ke Mekah, Nabi ialah cuma kita sesuaikan apa yang kita boleh buatlah. Yang tak mampu kita tak buat lagi. Selain daripada Nabi membersihkan Kaabah daripada berhala-berhala, ada satu perkara yang menarik. Nabi suruh Bilal yang Ustaz Datuk Zawawi sebut tadi. Bilal naik ke Kaabah dan melaungkan azan. Ini di antara jasa hebat Bilal. Bilal zaman sekarang ada juga yang sebut ahad-ahad tu, isteri kejut sembahyang subuh pagi ahad. Ahad tak payah bangun. Itu Bilal zaman sekarang, siang isteri dia. Jadi Bilal laungkan azan dan Nabi salat, Nabi telah membaca ayat nombor 13 surah Al-Hujurat. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Bila Nabi merdekakan Mekah, tak ucapan sulung Nabi kepada penduduk, para sahabat yang datang dari Madinah dan juga penduduk Mekah. Selepas Mekah merdeka, Nabi ceritakan, wahai manusia, surah Al-Hujurat ayat 13 tadi bermaksud, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami jadikan kamu syu'uban wa qabaila, berbagai kabilah, untuk kamu saling berkenalan, bekerjasama sesama kamu membina negara. Dan yang paling penting, Nabi meletakkan asas. Dan cantik asas ni kalau kita remind setiap kali sambut merdeka, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan kamu wahai manusia ialah atqakum. Orang yang paling bertakwa di kalangan kamu di sisi Allah. Takwa. Ini yang kita nak lahirkan, generasi manusia yang bertakwa, yang meletak value, menilai mulia manusia berdasarkan nilai takwa. Ini yang Nabi highlight pada hari memerdekakan bumi Mekah. Nilai mulia pada takwa. Kita nak masyarakat kita yang bekerja, yang di perbarisan, yang bekerja LHDN, yang di rumah yang sedang menonton, pihak penerbitan, pihak televisyen dan semua pihak, ingat ketika merdeka Nabi sebut nilai mulia seseorang ialah orang yang paling bertakwa. Barangkali adanya makcik-makcik kita yang bertugas sebagai cleaner, bersihkan pejabat kita, mungkin dia lebih mulia daripada panel yang duduk kat depan ni sebab dia lebih bertakwa. Siapa yang tahu? Siapa yang boleh ukur? Allah. Mungkin orang yang kerjanya pangkat bawahan, tapi bila dia yang lebih bertakwa daripada ustaz yang jadi tok imam, dia lebih mulia di sisi Allah. Ada orang tu dia miskin nak banding dengan yang kaya, tapi kalau takwa dia lebih. Yang Nabi declare pada hari memerdekakan kota Mekah, yang paling mulia di kalangan kamu ialah yang paling bertakwa. Kita tanamkan dalam masyarakat kita, dalam keluarga kita, jiwa sayang kepada agama, patriotik, sayang kepada negara. Dalam masa yang sama, letakkanlah asas takwa yang paling utama. Kalau ada orang, dia sayang pada negara, tapi tak ada takwa. Apabila ada peluang-peluang yang duniawi, peluang-peluang yang dia tewas dengan nafsu, yang disebut oleh Datuk Zawawi di awal tadi, dia tewas dengan nafsu, dengan godaan, dia tak ada takwa, tapi dia sayang pada negara. Apabila dia tewas dengan nafsu, akhirnya barangkali negara boleh jadi bahaya.
Barangkali masyarakat boleh menghadapi risiko dengan sifat-sifat yang tidak ada takwa. Bahasa sekarang kata internal police, polis dalaman yang mengawal kita, mengawal rakyat negara kita, lalu kita menjurus kepada keharmonian masyarakat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, cantik sangat kupasan daripada Ustaz Said tadi. Nilai ketakwaan perlu ditanam. In akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik kamu adalah orang paling bertakwa kepada Allah. Saya teringat bila Ustaz Said sebut tentang soal laungan azan. Saya pernah menonton satu dokumentari di TV1 khususnya tentang saat-saat nak menyambut 31 Ogos dilaungkan azan, dan orang yang melakukan azan itu adalah yang berbahagia Tan Sri Hasan Azhari yang melakukan azan dengan lagu Taranum Ras. Subhanallah, mungkin kita boleh kembalikan semangat itu. Moga-moga kita merdeka dengan kita sedar iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, saya nak susul soalan seterusnya kepada Datuk Zawi. Kalau kita sebut soal kemerdekaan, dia ada hubung kait dalam soal erti syukur kemerdekaan. Kalau kita lihat kepada apa yang berlaku kepada Palestin, kepada mungkin yang terkini ini Ukraine dan Rusia, pergolakan dan sebagainya, kita mengerti soal nikmatnya, seronoknya kemerdekaan itu. Mungkin Datuk boleh huraikan lagi apa erti syukur kemerdekaan itu. Sila Datuk. Terima kasih banyak muslimin, muslimat, orang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wa subhanallah. Merdeka, tuan-tuan sekalian, ada orang mendapat kemerdekaan melalui pertumpahan darah. Nikmat kemerdekaan ada datang dengan perundingan. Ada yang perang besar, dan negara kita ni walaupun dengan perundingan, tapi sepanjang 500 tahun tu terjajah, banyak nyawa yang terkorban kerana nak mencari dan menuntut, dan di hujung tu kita punya ending kita rundingan, dan akhir sekali kita merdeka. Satu. Yang kedua, merdeka ni sebenarnya ialah nikmat yang disebut paling besar. Kenapa besar? Saya nak sebut ada seorang pejuang kemerdekaan. Dia kata, saya lupa kod nama dia. Dia kata, jagalah harta yang paling besar daripada kami untuk negara. Apa dia? Harta kemerdekaan. Yang tak boleh dibayar dengan duit RM1, sebab kami membayar, rakyat membayar dengan nyawa, dengan darah, dengan pedih, dengan air mata. Jadi satu benda yang besar. So, yang besar ni kalau kita tak tahu nilai dia, syukur tu kalau sekadar bawa bendera merdeka, bawa motor, lepas tu lepas merdeka tu rempit pula, tak ada maknanya. Tuan-tuan, saya nak sebut benda yang mulia, benda mahal, kalau anda buat main-main, orang akan sia-sia kan. Minta maaf, contoh negeri Terengganu. Terengganu ada satu KL. Ada satu kampung namanya Kampung Buloh. Kampung Buloh ada satu surau. Surau tu zaman dulu orang nak naik masjid, surau tu dia ada apa? Ada bekas air, ada batuk tu. Nyebok tu. Dia ambil sapu, dia buka selipas, letak kaki atas batu, naik atas bertahun-tahun. Last tu datang seorang Arab kat situ, kemudian dia ambil basuh kaki, dia tengok batu tempat letak kaki tu, dia perhati ada tulisan. Tengok rupanya itulah batu bersurat Terengganu yang sangat berharga, menceritakan tentang kedatangan Islam di tanah Melayu. Rupanya duk bawah tapak kaki. Kenapa? Tak tahu baca, tak reti nilai, jumpa orang bernilai, baru jadi benda tu harta sejarah. So hari ni sejarah yang orang dengan air mata tu, kita bila tak tahu konsep syukur, banyak kali sebut tu, ada makna tu. Syukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, tambah lagi hasil pendapatan, insya-Allah. Allah bagi. So syukur ialah kita, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Kalau kamu bersyukur, tolong tunjuk, tolong cerita. So tanda kita bersyukur, minta maaf sebut banyak kali. Orang baik tak apa. Tanda bersyukur merdeka, yang pertama tolong jaga agama. So jangan kita sambut merdeka ini sampai rosakkan agama. Minta maaf ya. Kita bebas. Orang kita guna bahasa merdeka, bebas. Hati-hati sebab bebas terbabas. Bahaya.
So bebas dalam lingkungan syariat, itu orang merdeka. Tolong jaga agama. Remaja, remaji, orang tua, orang tui, semua kena jaga. Kenapa jaga? Sebab ini aset negara. Agama, bila rosak agama, sebab agamalah yang melahirkan kasih sayang, semangat berjuang. Dan yang kedua, bila kita syukur, tolong jaga asas Islam. Apa dia? Tolong jaga akal. Jangan rosakkan akal dengan minuman yang merosak pemikiran, dengan asatizatul hurrah. Kata seorang penulis Al-Muntalaq, Ustaz Muhammad Rashid, yang merosakkan pemikiran orang merdeka, bawa masuk pemikir-pemikir ataupun siapa-siapalah yang mengaku Tuhan, yang mengaku Nabi. Jawa pula tu Ustaz, mengaku Nabi. Kerajaan langit pula tak turun-turun sampai sekarang. Dan lagi satu, tolong jaga keturunan. Itu asas, keturunan. Keturunan, jangan sampai kita merdeka, rosak keturunan, perzinaan, kemudian free love, free sex. Akhir sekali, saya nak beritahu, kalau kita merdeka, bawa motor, bawa bendera, tapi yang bawa bendera tu kadang-kadang yang kaki rasuah, tak ada maknanya. Yang bawa bendera tu yang tak bayar hasil dalam negeri, sebagai contoh. Yang bawa bendera itulah yang memecahkan keluarga dan khianat. Wallahualam. Tak ada makna. Marah betul Datuk hari ni supaya kita menjentik kesedaran kepada kita, supaya kita tidak semata-mata merdeka dari sudut laungan, tetapi yang paling penting adalah menjaga agama, roh kita merdeka. Dalam dewan kita ini ramai para penonton kita yang berada di dewan ini yang mungkin teringin untuk bertanyakan soalan. Asyik moderator je tukang tanya, jadi kita nak bagi ruang kepada para penonton kita bertanyakan soalan kepada kedua-dua ahli panel kita. Disilakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya Nurul Nadia binti Ahmad Syukri dan merupakan staf Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Okay. Dan untuk makluman Ustaz, saya generasi Y. Jadi saya lahir di zaman pasca kemerdekaan dan tak merasai orang kata keperitan pejuang-pejuang kita dalam menuntut kemerdekaan ini. Jika dulu ancaman mereka adalah peperangan, tapi kini ancaman kita dah berubah kepada bentuk lain, seperti pemikiran, budaya yang kurang elok. Jadi mohon penjelasan ahli panel, bagaimana caranya untuk kita menangkis ancaman dalam bentuk baru ini dalam kita mengekalkan jati diri kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Laju soalan dia, tak sempat saya nak tanya. Nama jelas, asal mana, kahwin ke belum, tak sempat nak tanya. Laju soalannya, tapi memang staf LHDN ni pantas tepat lah. Baik. Kalau Gen Y tanya, Gen Y lagi ke Ustaz? Y lagi. Soalan dia menarik, bahawa kebanyakan yang menonton mungkin di kaca TV, para penonton kita ini ramai daripada lahir pasca kemerdekaan, tak merasai makan ubi kayu, susah senang sebagainya, dan mereka dapat dalam keadaan pembangunan. Mungkin Ustaz boleh kembangkan lagi bagaimana kita nak mengekalkan jati diri Melayu Islam kita dalam keadaan ancaman pemikiran budaya yang begitu hebat di negara kita. Silakan. Ustaz hari ni kata banyak tak sempat nak bertanya tadi. Termasuk dah kahwin belum pun nak tanya juga. Dulu zaman belajar dulu warung je. Bocor rahsia. Bocor rahsia. Tak apa, generasi Y. Generasi Y. Okey, bagus soalan akak yang bertanya tadi. Saya generasi Y kan, bagi kak lah. Saya teringat ketika berlaku masalah di negara saudara kita di Bosnia dulu. Bosnia, apa nak sebut pun payah tu, Herzegovina. Ada salah seorang guru kita di Malaysia ni, salah seorang pendakwah kita di Malaysia, senior lah, super senior kita, telah pergi ziarah ke Bosnia selepas ramai orang Islam kena sembelih dan sebagainya. Dia ceritakan apabila ustaz ni dia duduk dengan anak-anak muda di Bosnia. Dia tengok generasi Y di Bosnia minum arak, tinggal serumah laki perempuan, zina perkara biasa, solat memang tak peduli, aurat tak peduli. Lalu ustaz ini tanya salah seorang anak muda di Bosnia, apa agama kamu? Anak muda ni menjawab, I am a Muslim. Lalu ustaz tadi tanya, kamu kata kamu Islam, tapi solat pun kamu tak solat, arak kamu minum, macam mana kamu mengaku kamu Islam tapi sekadar pada nama? Saya ingat sangat yang ustaz tu cerita jawapan anak muda Bosnia ni. Dia kata, I was told
that my grandfather was a Muslim, so I am a Muslim. Allahu Akbar. Atuk saya Islam dulu. Orang beritahu, so saya Islam lah. Dia Islam hanya tinggal pada nama sahaja. Inilah serangan penjajahan zaman moden yang sangat hebat. Dia kata, you Islam tak apa Islam. Tetapi cara pemikiran, cara berguraunya, cara hidupnya, cara dia bekerja, cara dia mencari rezeki, sudah tidak ada Islam lagi. Bila kita kata kat dia, kamu bukan Islam, oh dia marah. Dia akan marah. Tetapi tengoklah, subhanallah. Dan inilah cabaran kepada ibu ayah yang ada pada hari ini. Soalan tanya tadi, how to manage, macam mana kita nak uruskan keadaan ini, bagaimana kita nak mengelakkan keadaan ini. Maka semua pihak mesti memainkan peranan. Daripada ibu bapa di rumah, daripada pihak kerajaan, daripada yang menguruskan hiburan-hiburan, masyarakat sendiri, pihak masjid dan sebagainya. Penyelesaian dan pencegahannya secara menyeluruh. Tak boleh kalau mak ayah je yang semangat. Orang Arab kata, mata tammal bina wa anta tabni wal ghairu yahdim. Bila nak siap bangunan, kamu bina orang lain roboh. Kamu bina orang lain duk ketuk-ketuk nak roboh. Tak akan selesai. Kalau mak ayah saja yang semangat nak didik agama pada anak, nak tanam jiwa merdeka, nak tanam jiwa agama, tetapi pelbagai usaha terutamanya daripada penjajah-penjajah dari luar sana untuk menjajah pemikiran, menjadi free thinker. Kita orang muda sekarang, kita ada Facebook, kita ada internet, ini zaman sekarang, dunia di hujung jari, kita boleh cakap apa yang kita nak cakap, boleh nak luah apa yang nak luah tanpa batasan. Agama kita mengajar ada batasan. Ya, kita merdeka, tapi jagalah negara kita. Jagalah keharmonian, kepelbagaian kaum dan agama yang ada di negara kita. Ada batasan. Hormati jiran, hormati bangsa-bangsa lain, hormati agama-agama lain. Kita ada batasan. Tidak sewenang-wenang ni. Kalau nak luah perasaan, kat Facebook sekarang ni, kadang-kadang ni sahabat-sahabat kita generasi muda, gunakan Facebook supaya bermanfaat. Untuk manfaat, cari perkara bermanfaat, hubung silaturahim. Ni aku lapar perut malam ni, cerita kat Facebook. Meluah masalah, sudah tidak ada yang menyayangiku lagi. Nak selesai apa tak selesai masalah, kan? Di Facebook mengeluarkan statement-statement, pandangan-pandangan yang racist, yang menimbulkan sensitivity antara kaum. Tak, kita tak nak merdeka begitu, kita ada batasannya. Supaya kita menggunakan segala teknologi. Sahabat-sahabat kita orang muda sekarang, kita adalah pewaris negara kita 10-15 tahun akan datang. Kita kena persiapkan profesionalism, jiwa sayang tanah air, jiwa sayang negara, dan yang paling utama, jiwa sayang agama. Dan hanya dengan agama kita akan selamat. Wallahualam. Ambo kena hari ni. Baik, apa yang saya dapat simpulkan bahawa dalam apa yang Ustaz Syed maklumkan tadi, bahawa kita perlu, semua pihak perlu berganding bahu. Daripada diri sendiri, pihak ibu bapa, seluruh pihak masyarakat, supaya kita dapat mengekang, kerana dunia tanpa sepadan tidak boleh dikawal, tetapi kita boleh menjaga diri kita, insya-Allah. Baik, kita nak bagi ruang seorang lagi kepada para penonton kita yang telah bersiap sedia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Kamarul Izwan bin Ahmad Kamal dari Setiawangsa, Kuala Lumpur. Cik Kamarul kan? Saya. Datang memang nak tengok forum ke Cik Kamarul? Semata-mata memang datang nak tengok forum. Jauh ni Ustaz. Subhanallah, hebat betul. Okey, baik Cik Kamarul, silakan dengan soalannya. Sebagaimana yang kita sedia maklum, cinta kepada negara adalah merupakan sebahagian daripada kesempurnaan iman. Okey. Yang mana yang perlu kita semaikan dalam diri, jati diri setiap rakyat. Dan lawannya pula adalah boleh dikatakan pengkhianat kepada negara. Soalan saya di sini, apakah yang menyebabkan kita boleh katakan sebagai perbuatan rakyat tu khianat kepada negara? Sekian. Okey, terima kasih Cik Kamarul. Baik, Datuk, soalannya saya ingat cantik. Current issue
Dia mengatakan bahawa cinta negara ni adalah sebahagian daripada iman. Kemudian kalau kita tak cinta, maknanya kita buat perbuatan khianat kepada negara. Mungkin Datuk boleh huraikan lagi, apakah perbuatan-perbuatan yang dikatakan perbuatan khianat kepada negara? Sila Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bila sebut perkataan khianat, pengkhianat tu besar bunyi. Sebenarnya saya gunakan dulu perkataan pengkhianat ni. Perkataan pengkhianat yang pertama sekali, kalau sebelum cerita merdeka memang ada cerita pengkhianat. Tapi kalau dari sudut aspek penjajah ada senarai dia siapa pengkhianat. Yang lawan penjajah itu dipanggil pengkhianat. Siapa dia? Mak Kilau, Tok Bahaman, itu pengkhianat. Sebab apa? Sebab dia menjajah kita. Orang lawan dia panggil pengkhianat. Sebab itu bila kita baca sejarah, baca dengan betul. Dengan kita sebagai tuan negara, anak negara Malaysia. So pengkhianat itu sebab oleh kerana dia berjuang bagi pihak kita untuk merdeka. Dia bukan pengkhianat, dia hero kita. Jadi supaya jangan salah faham. Yang kedua, perkataan pengkhianat yang kedua soalan tadi tu. Pengkhianat yang kedua datang daripada perkataan khianat. Khianat ni ialah tanda-tanda orang munafik. 4 tanda orang munafik. Salah satunya, idza tumina khan. Bila diberi amanah, kamu khianat. Itu pengkhianat. Jauh sikit, pengkhianat. Tuan-tuan sekalian, saya sebut begini ya. Kata Profesor Dr. Hamka, kita merdeka dulu, roh semangat berjuang datang daripada agama. Agama lah, pejuang-pejuang agama bergabung dengan kita punya rakyat, berjuang. Dan sebab tu dia kata, orang Melayu, kalau tidak ada agamanya, tidak ada, akan berpisah. Huruf me tu, me tak ada, tinggal layu je. Jadi khianat akan bermula bila agama tak ada, dia me tak ada, layu je tinggal. Bila layu je, perbuatan khianat antaranya ialah ada khianat besar, ada khianat kecil. Ada pengkhianat yang memang dia tahu dia pengkhianat, ada yang dia tak tahu dia tu pengkhianat. Apa dia? Diberi amanah, tolong jaga anak-anak. Anak-anak kita tu ialah masa depan negara. Hari ni di mana? Di Israel, dia suka sangat bunuh budak-budak. Sebab apa suka bunuh budak-budak? Kanak-kanak sebab kanak-kanak pewaris. Yang keduanya, dia ingat cerita yang bernama Fir'aun. Fir'aun jatuh sebab kanak-kanak yang duduk dalam rumah dia. So, kanak-kanak ialah maknanya kita nak bahawa anak-anak kita, jaga anak-anak, jaga negara. Siapa tak jaga anak, apalagi yang buang anak. Ada juga anak OKU, orang cacat. Orang cacat tak apa. Yang kita akidahnya cacat, akalnya cacat, pemikirannya tak betul. Yang tu yang rosak, yang akhir sekalinya jadi khianat. Kita melahirkan yang buat khianat sebab tak jaga anak kita. Jadi tuan-tuan sekalian, pengkhianat lagilah khianat bila diberi amanah. Jawatan yang diberi pada kita digunakan untuk kita, untuk kepentingan kita. Itu sebenarnya dalam diam-diam dia merosakkan kita punya negara kita, dan kita dalam diam-diam sebenarnya problem. Kita diberi amanah, contoh sebagai seorang manusia, sebagai seorang orang Malaysia, kita ada vision. Hidup tanpa vision, problem. Contoh, ayat Quran sebut, hari ni ayat Quran sebut, ya ayyuhal muzammil, hai orang berselimut, bangun. Hari ni selimut tuan-tuan, selimut yang pertama kain selimut. Tidur, orang bila tidur pakai kain selimut, dia tak boleh gerak, selimut. So nak hebat, buang selimut. Selimut itu satu. Ada lagi selimut yang boleh merosakkan negara. Selimut kemalasan, selimut perpecahan, selimut kebodohan, selimut McDonald. Bukan Mac satu lagi tu, McDonald. Buat dia aja. Apa yang berlaku di keliling, remaja yang buat salah, dia buat, jangan tegur orang, hidup sendiri-sendiri. Subhanallah. Jadi sebenarnya itu satu khianat yang besar. Dan saya nak beritahu, penjajah, dia datang satu-satu negara, dia bukan datang kosong je. Alfonso de Albuquerque, betul Ustaz? Albuquerque. Betul, dah tajwid ni. Tajwid betul kata Ustaz. Makhraj kurang betul. Yang jajah Malaysia dulu, dia datang dengan 3G. Glory, apa lagi? Gold, lagi? Gospel. Untuk agama dia, kemudian untuk gah dia. Dan dia sebut, dia kata, saya datang dengan inspirasi daripada Tuhan kita
Untuk apa? Untuk memadamkan pelita cahaya Muhammad. Tengok dia. Dan kemudian kita datang untuk memisahkan. Kalau kita boleh kuasai Melaka ni, kita sudah pisahkan antara Kahirah dengan Mekah. So dia datang sebenarnya untuk merosakkan agama. Jadi sebab itulah untuk kita kekuatan kita balik untuk bina negara kita, mengisi negara kita. Saya sebut tadi, tolong jangan kita jadi pengkhianat, membiarkan agama tanpa penghayatan. Sebab dengan menghayati agama lah orang itu boleh diajak berjuang sebab ada agama. Tanpa agama tak boleh ajak berjuang. Orang tak ada agama, dia bukan membantu, dia membuntu. Ustaz, silakan Ustaz. Baik, rasanya Cik Kamaru puas hati dengan jawapan, nampak mengangguk-ngangguk daripada tadi tu kan. Dia setujulah tu maknanya kita khianat yang besar tu mungkin polis boleh tangkap, tapi khianat yang halus ni yang kita bimbang akhirnya menjadi barah kepada negara, akhirnya merosakkan perpaduan negara kita. Masuk di segmen yang terakhir, maka saya nak kembali semula kepada Ustaz Said. Mungkin pesanan akhirlah Ustaz, untuk seluruh rakyat Malaysia dalam kita menyambut kemerdekaan, apa yang kita nak berikan mereka memahami makna sebenar kemerdekaan supaya mereka dapat bawa nikmat ataupun memahami kemerdekaan dengan erti sebenarnya. Silakan Ustaz. Orang yang berjiwa merdeka, dia akan ada satu matlamat dalam kehidupan dia. Orang yang berjiwa merdeka, bagaimana ciri-ciri yang dah kita bincangkan tadi, dia mungkin ada masalah dalam kehidupan, tetapi jiwanya merdeka, dia menghadapi masalah dengan ketenangan. Sebab dia ada matlamat yang lebih jauh lagi, itulah matlamat akhirat. Saya tertarik ungkapan jiwa merdeka dari seorang ulama, Syekhul Islam. Dia menyebut, ana jannati wa bustani fi qalbi, aynama ruhtu fahiya ma'i la tufariquni, ana qatli syahadah wa habsi khulwah wa ikhraji min biladi siyahah. Dia kata, aku, taman-tamanku berada di dalam hatiku. Di mana saja aku pergi, taman itu bersamaku. Kalau aku dibunuh, aku mati syahid kerana agama. Kalau aku dipenjara, aku berkhulwah, dekatkan diri dengan Allah. Kalau aku dibuang negeriku, aku sedang as-siyahah, melihat kebesaran Allah di luar sana. Maknanya jiwa dia sentiasa tenang dan seronok. Ketika ada masalah, ketika dapat nikmat, ketika dapat musibah, dia sentiasa kembali kepada Allah. Maka kita dalam menyambut kemerdekaan, kita nak melahirkan jiwa-jiwa seumpama ini. Bukan maksud bila kita kata berjiwa agama begini, semua kena warak do, wabarkum, jalan tunduk je. Tak. Kita boleh bergembira, kita boleh berseronok, kita boleh berkeluarga, bergurau senda, tetapi jiwa kita tidak selesai di dunia sahaja. Kita ada akhirat, kita ada perkiraan syurga neraka, dosa pahala. Ini orang yang benar-benar merdeka. Dia tidak mencari redha bos, dia tidak mencari redha bapak mertua, dia tidak mencari redha kawan, tetapi dia mencari redha Allah. Dia akan merdeka sebenar-benarnya. Wallahu alam. Mardatillah yang kita cari, moga-moga erti kemerdekaan itu dapat kita kait dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Datuk, sebagai kesimpulannya. Kesimpulannya saya rasa dah insya-Allah dah jelas. Cuma saya sebut satu kalau boleh kita jangan jadi orang yang terjajah dalam suasana kita merdeka. Di Palestin mereka merdeka walaupun mereka terjajah. Mereka minta maaf, baru ni kita, negara kita, bahasa ni biasa kita sebut, cuma hati-hati negara kita aman, itu bahasa cantik, kena syukur negara kita aman. Tengok di Palestin, memang Palestin tak aman, mereka tak aman dan mati, mereka tidak aman. Dan baru ni ada sebut dalam Facebook, sebut perkataan cukup cantik, semua terkepung, dah tak boleh keluar dah. Semua terkepung, tak boleh keluar. Tapi ada satu pintu, pintu syurga untuk mereka. Mati syahid. Yang kita ni negara aman, masjid ada, semua ada. Yang kita, dalam aman kita, buka pula pintu murtad. Kita nafsu, bebas hidup tanpa kawalan agama. Yang tu kita bimbang sangat berlaku kepada, bukan saja Gen Y. Gen Y ni, dia suka tanya, why? Why aja. Buat tidak, why aja. Sorry. Bila sebut Gen Y, kita agak gen apa, wallahualam.
Centu dan sebagainya. Saya nak beritahu tuan-tuan, satu, dan perkara yang paling penting saya nak sebut bahawa jangan tolong bersangka baik dengan nafsu jahat. Kita banyak bersangka baik dengan nafsu jahat. Tolong dengan musuh kita kena bersangka baik dengan kawan, tapi kita tengok orang pulau kita, tapi kita masih bersangka baik. Please bahasa Ustaz. Yang pertama sekali, biarlah betul kawan. Kawan berkawan dengan kawan yang betul, bermusuh dengan musuh yang betul. Sebab ada orang kawan dia buat musuh, musuh dia buat kawan. Wallahualam Ustaz. Terkejut dengan jawapan. Baik, terima kasih kepada Datuk dan juga Ustaz. Sedap malam ni boleh jemput pula dua-dua orang ni insya-Allah. Baik, dalam kita menyambut kemerdekaan negara, tentu sekali kita kena syukur atas nikmat, sabar atas ujian. Moga-moga kita dapat menyambut kemerdekaan negara dengan cara Islami, redha Allah Subhanahu Wa Taala. Pada tahun 2014 ini, saudara penonton sekalian, banyak ujian yang menimpa negara Malaysia. Satu persatu ujian selepas darurat di Sabah, MH370, MH17 dan pelbagai rentetan-rentetan peristiwa ujian. Maka oleh itu, ayuh rakyat Malaysia, atas roh kemerdekaan negara, kita bina 3B, iaitu bersatu, berdoa dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insya-Allah. Terima kasih kepada kedua dari panel, pada penganjur kita Lembaga Hasil Dalam Negeri, kepada seluruh penonton kita di rumah tidak dilupa, selamat menyambut Hari Kemerdekaan Negara kepada seluruh rakyat Malaysia. Insya-Allah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini lahirnya sebuah cinta yang murni abadi sejati.